Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Saya selaku moderator anda pada hari ini, Muhammad Zari Fikri bin Nur Azman, ingin membincangkan tentang forum asas falsafah dalam pembentukan falsafah pendidikan kebangsaan. Untuk permulaan forum, saya mempersilakan panel 1 untuk menjalankan hujah anda. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Afifah binti Zainul Azhar, merupakan pelajar daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris. Saya ingin menemu bual seorang guru, iaitu berkaitan soalan adakah subjek pendidikan Islam atau pendidikan moral berjaya membentuk akhlak murid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Aida Fariha binti Zainul Azhar. Saya merupakan seorang guru di SMK Mengkuang, Bukit Bertajam, Pulau Pinang. Pada hari ini, saya ingin memberikan satu pandangan mengenai adakah subjek pendidikan Islam ataupun pendidikan moral berjaya membentuk akhlak murid. Baiklah, pendidikan adalah satu elemen utama yang perlu ditekankan dalam kehidupan manusia. Hala tuju pendidikan Islam maupun pendidikan moral adalah bertunjangkan latar belakang guru sendiri, bukannya semata-mata bergantung pada sistem yang mendasarinya sahaja. Pendidikan Islam maupun pendidikan moral amat menitik beratkan aspek pembentukan akhlak terlebih dahulu sebelum menterjemahkan secara positif aspek tersebut dalam amalan seharian. Baiklah, akhlak ialah perbuatan sifat yang tertanam dalam jiwa, dengannya lahir pelbagai perbuatan yang baik maupun yang buruk tanpa memerlukan pertimbangan. Bagi pandangan saya, adakah subjek pendidikan Islam ataupun pendidikan moral berjaya membentuk akhlak murid? Saya mengambil contoh terdekat di sekolah saya. Subjek pendidikan Islam ataupun pendidikan moral ini berjaya membentuk akhlak murid. Hal ini kerana kes disiplin di sekolah saya semakin berkurang. Kerana apa? Saya melihat pelajar-pelajar yang datang lewat ke sekolah makin berkurang bilangannya. Ini bermakna guru-guru berjaya menerapkan nilai-nilai yang positif dalam diri pelajar-pelajar yang datang lewat ke sekolah. Sistem di sekolah saya, apabila pelajar datang lewat ke sekolah, guru-guru disiplin akan memanggil ustaz maupun ustazah ataupun guru yang mengajar subjek pendidikan Islam dan moral untuk memberi sedikit tazkirah kepada mereka. Untuk apa sistem ini dibuat? Ini kerana untuk membentuk akhlak murid itu menjadi lebih baik dan terjamin. Secara kesimpulannya, bagi saya, subjek pendidikan Islam maupun pendidikan moral ini berjaya membentuk akhlak murid. Terima kasih Cikgu Aida di atas penjelasan yang bernas. Okey, falsafah yang dapat dikaitkan dengan pandangan yang telah diberikan oleh Cikgu Aida ialah falsafah epistemologi. Falsafah epistemologi ialah ilmu yang benar bersumberkan Al-Quran, Al-Sunnah dan ilmu-ilmu akal yang lain berdasarkan kebijaksanaan berfikir untuk menyelesaikan masalah dan menjadikan kehidupan manusia bertambah sempurna, baik dan maju. Hal ini kerana subjek pendidikan Islam atau pendidikan moral amat menitik beratkan tentang nilai-nilai yang baik di dalam kehidupan. Terima kasih panel 1 atas ujian anda. Jadi kita teruskan kepada panel 2 untuk bertanyakan soalan seterusnya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suaidah binti Zainal, merupakan panel kedua untuk sesi forum kita pada hari ini. Apakah pandangan cikgu terhadap dua golongan pelajar, iaitu pelajar kelas hadapan dan kelas belakang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saudara Zaini binti Zainal. Saya mengajar di SRA Jaim Minalan dan tahun ini merupakan tahun yang ke-9 saya berkhidmat di sini. Okey, pada pandangan saya, perbezaan antara kelas depan dengan kelas belakang ni tak ada ketara sangatlah. Tapi dari segi pendapat orang mungkin mengatakan kelas belakang ni dia banyak bermain, tak ada sangat nak belajar. Tapi bagi saya sama je. Cuma dalam pembelajaran tu macam kelas depan tu memang penerimaan dia cepat lah berbanding dengan kelas belakang. Tapi kelas belakang ni kalau kita mendekatkan diri dengan dia, kita bagi kaedah orang kata yang mudah dia orang faham, insya-Allah dia orang pun boleh berjaya sebenarnya dalam kelas belakang di hadapan lah. Dari segi akhlak dah, saya rasa tak ada beza pun kelas
kelas yang pertama dengan kelas yang ke belakang. Akhlak ni datang pada diri sendiri, diri masing-masing. Dan contohlah dekat sini macam saya buat sesuatu program yang melibatkan untuk pelibatan murid. Ada juga di kalangan kelas belakang tu yang orang kata volunteer untuk ke depan membantu cikgu-cikgu turut serta sama-sama dalam menjayakan program di sini. Baiklah, kita boleh mendengar bahawa jawapan yang telah dikongsikan daripada cikgu tersebut tadi sememangnya berdasarkan kepada pengalaman beliau sendiri. Berdasarkan jawapan tersebut pun, kita boleh dengar perbezaan antara pandangan cikgu yang telah mengajar hampir 9 tahun masuk tahun ni dan juga pandangan orang lain, pandangan orang luar masuk kita lah. Jadi, cikgu tadi ada menjelaskan dua perkara mengenai pelajar kehadapan dan juga kelakar, iaitu perkara pertama adalah dari sudut akademik dan yang kedua adalah dari sudut akhlak. Jadi, beliau tidak menekankan perbezaan yang ketara. Sebaliknya, cikgu tersebut mengusulkan bahawa pendekatan yang digunakan oleh cikgu dalam kelas adalah lebih penting dalam mencapai matlamat. Dan jika kena caranya, insya-Allah matlamat itu boleh dicapai dengan mudah. Begitu juga dengan akhlak. Kalau kita biasa dengar, makan zaman saya sekolah dulu tu, kita orang luar biasanya akan ada satu mindset di mana kita akan kata bahawa pelajar kehadapan ni mempunyai sasiah atau disiplin yang lebih bagus berbanding dengan pelajar-pelajar kelas belakang. Ini mindset ini berbeza. Jadi mengapa ada perbezaan antara perkara yang dinyatakan oleh cikgu tadi dan perkara yang biasa kita dengar? Inilah yang kita katakan mazhab falsafah pragmatisme, di mana kita bergantung kepada keberkesanan kita mengalami kehidupan. Epistemologi pragmatisme ada mengandungi dua perkara, iaitu pertama, kita tak sepatutnya berpura-pura mengaku sesuatu yang kita tidak akui, dan yang kedua, kita tidak sepatutnya akui segala perkara. Jadi kedua-dua ini berlaku apabila cikgu tadi memilih untuk bersikap jujur, menyatakan pandangannya mengenai dua golongan pelajar, iaitu pelajar kehadapan dan pelajar belakang. Jadi kejujuran inilah yang dikaitkan dengan pengalaman beliau sendiri. Mungkin orang luar tidak boleh menyatakan pandangan tersebut kerana tidak ada pengalaman mengajar. Tapi guru ini telah hampir 9 tahun mengajar, jadi perkara ini boleh dibawa bahas. Bagaimana terjadi kebenaran ini? Dengan adanya asas yang utama dalam sesuatu idea. Jadi apa idea itu boleh dijadikan kenyataan apabila idea itu dapat dikaitkan dengan pengalaman kehidupan. Hujahan yang jelas, padat dan menarik. Terima kasih panel 2. Untuk meneruskan perbincangan forum ini, saya mengalukan panel 3 untuk soalan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Zarina binti Ablah ingin membicarakan tentang asas falsafah dalam pembentukan falsafah pendidikan kebangsaan. Saya akan mengajukan satu persoalan kepada guru tentang falsafah pendidikan. Terdapat 3 orang pelajar sedang menconteng dinding sekolah. Tanpa disedari, perbuatan mereka diperhatikan oleh seorang guru. Sekiranya anda seorang guru tersebut, apakah tindakan yang anda akan lakukan? Assalamualaikum, saya Cikgu Siti Hazwani dari SK Padang Berempas, Pitang, Sabah. Baiklah, bila ditanya pendapat saya tentang apa tindakan seorang guru apabila melihat 3 pelajar sedang menconteng dinding sekolah. Tindakan pertama yang perlu kita lakukan adalah pergi ke arah mereka, memberi teguran, memberi nasihat dan menyatakan bahawa tindakan mereka, perbuatan mereka adalah salah satu perkara yang telah melanggar peraturan sekolah. Menconteng dinding sekolah merupakan salah satu kesalahan yang dikira kesalahan sederhana. Ya, kalau dalam konteks disiplin sekolah, dia adalah kesilapan atau kesalahan sederhana yang boleh dirotan. Tapi jika ia jika dia pertama kali, kita boleh nasihatkan dia lah. Biasa murid ni kalau kita bagi nasihat, kita terangkan, kita bagi tahu perkara itu salah, dia boleh terima. Tapi jikalau dia balik mengulangi kesilapan yang sama, kita boleh memanggil ibu bapa, berbincang dengan ibu bapa tentang kesilapan anak ni lah.
kesalahan ni sebenarnya kalau makin berlarutan, orang yang sama, kita boleh memberi tindakan menggantung sekolah, ya, seperti itu. Dan boleh dimasukkan dalam SSDM dalam kesilapan melanggar peraturan sekolah dan disiplin sekolah. Guru disiplin akan memanggil murid-murid itu, akan diberi kepada cikgu-cikgu kaunseling. Biasa itu peringkat yang seterusnya lah. Saya rasa itu sajalah. Okey, terima kasih. Berdasarkan jawapan yang diberikan oleh beliau berpendapat bahawa murid tersebut perlu diberi teguran dan nasihat. Beliau juga menegaskan bahawa perkara yang dilakukan oleh murid tersebut itu adalah melanggar peraturan sekolah dan patut diberikan hukuman yang setimpal dengan apa yang telah dilakukan oleh mereka. Pendidikan rekonstruksionisme, peranan sekolah adalah sebagai institusi utama dalam pembinaan masyarakat yang menggerakkan perubahan sosial, ekonomi dan politik. Belajar dengan falsafah pendidikan rekonstruksionisme yang memberi penekanan terhadap perubahan dan reformasi sosial. Proses pembelajaran di sekolah merupakan proses pembelajaran yang aktif, di mana murid-murid dilatih untuk mengatasi masalah yang berlaku supaya tidak diteruskan oleh masyarakat yang akan datang. Terutama kes-kes yang sering berlaku di sekolah seperti kes buli, kes vandalisme, kes peras ugut dan lain-lain lagi. Setakat itu sahaja penerangan daripada saya tentang falsafah pendidikan rekonstruksionisme. Oleh itu, berakhirlah perbincangan forum kita pada hari ini. Saya selaku moderator untuk perbincangan ingin berterima kasih kepada 3 panel dan cikgu-cikgu yang memberi pendapat dan pandangan yang sangat berguna. Secara kesimpulannya, setiap individu mahupun tenaga pengajar mempunyai cara tersendiri untuk mendidik anak bangsa kita. Oleh itu, jelaslah bahawa setiap guru memahami dan berpengetahuan tentang asas falsafah dalam pendidikan serta pembentukan falsafah pendidikan kebangsaan. Sekian daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.